kita tengok. Jadi kat sini, untuk part 2 ni, yang pertama, hari ni kita tengok ada 2-3 ramai pelajar baru. Saya harap kalau macam biasalah saya style saya mengajar senang je. Video kamu tak payah buka, nanti dia jadi slow, takut lag kan. Tapi kalau kamu ada apa, kamu cakap. Saya pun tak buka video saya. Cuma kamu akan nampak macam mana saya nak buat, kamu boleh follow, alhamdulillah. Kan, kalau sangkut ke apa, boleh rujuk semula recording kita insya-Allah. Okey. Yang pertama kat sini kita tengok soalan nombor 1, ini saya buat berdasarkan buku teks saja, simple kan. Okey. Kemudian nanti baru kita tengok soalan exam. Okey. Diberi bahawa yang penting sekali range dia ni, julat dia bagi. Kan? Julat nombor 1 ni dia bagi julat dia, theta kita mesti berada di antara 0 hingga 360 darjah. Yang pertama. Okey. Hitung sudut theta bagi setiap berikut, bundarkan jawapan kepada satu tepat puluhan. Yang tu pun penting juga. Dalam mat, yang ini dia penting. Kalau dia kata dia nak satu tepat puluhan lah kita bundar. Walau macam mana pun soalan tu kan. Dia nak apa? Satu tempat perpuluhan jawapan kita. Okey. Jadi macam mana teknik kita nak cari sudut dia? Yang pertama, kita akan gunakan kalkulator untuk mencari sudut asas. Saya panggil sudut asas tapi dalam buku dia pakai sudut sepadan. Sudut sepadan. Saya gunakan sudut asas lebih senang. Saya sebut senang asas basic. Sudut yang asas mula-mula sekali. Cuma kamu kena ingat, bila kita cari sudut asas, nilai trigo kita haruslah kita gunakan yang positif. Kalau dia bagi negatif ke, kita tukar jadi positif juga. Itu step dia yang pertama. Okey. Kita tengok macam mana. Apa yang saya masukkan kat sini, cuma kita tengok soalan A. Soalan A tak ada masalah. Sin theta sama dengan 0.9397. Okey. Jadi macam nak cari sudut asas? Kita akan ambil theta sama dengan kat sini sin negatif 1 0.9397. Ini kita panggil dia mendapatkan sudut asas. Okey, ambil kalkulator kamu. Jangan lupa on dulu. Shift sin. Dia keluar sin negatif 1. Okey, ikut kalkulator masing-masing ada kalkulator yang canggih sikit, kalkulator saya ada silau kat kalkulator saya tu. Kamu abaikan silau tu. Okey, masukkan nombor tu 0.9397. Masuk je. Dia akan dapat jawapan kat situ 70.0000. Jadi kita ambil satu tempat perpuluhan. Ingat satu tempat perpuluhan. Jadi kita ambil kat situ adalah 70.0 darjah. Walaupun kosong. Okey. Tapi dalam exam SPM kadang-kadang dimaafkan kalau 70 macam ni. Nampak? Kan? Sebab kata tepat kepada satu tempat puluhan, maksudnya paling dahsyat satu tempat puluhan lah. Macam tu. Kalau dia bagi 70 juga diterima. Kan? Tapi sekarang ni kita tengah belajar, kita ikut je apa soalan bagi. Ini namanya sudut asas. Selepas dapat sudut asas, step kedua, kamu kena tentukan sukuan. Sukuan maksudnya yang minggu lepas kita belajar tu. Dia ada 4 sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Sukuan pertama ni semua positif. Maksudnya sin positif, cos positif, tan pun positif pada sukuan pertama ni. Okey. Pada sukuan kedua, hanya sin saja yang positif. Kan? Sukuan ketiga pula kat sini hanya tan sahaja yang positif. Sukuan keempat hanya cos sahaja yang positif. Nampak? Jadi untuk soalan ni kita tengok dia bagi apa? Sin kita positif. Nampak? Sin theta kita sama dengan apa ni? Positif. Bila dia positif, penentuan sukuan kita adalah sama ada sukuan pertama atau sukuan kedua. Itu jawapan kita. Sama ada sukuan pertama atau sukuan kedua. Ini kita step kedua. Tentukan sukuan. Nampak? Okey. Step ketiga,
Baru kita tentukan sudut. Macam mana tentukan sudut? Tentukan sudut saya akan tulis dekat sukuan juga. Maksudnya, kalau sukuan pertama kita ambil terus. Sudut kita, theta sama dengan sudut asas. Ini saya tulis X sebagai sudut asas. Okay? X saya ni adalah sudut asas saya. Okay? Yang atas ni saya pakai theta. Yang ni saya pakai X dekat formula. Yang sini, theta saya adalah sama dengan 180 tolak sudut asas. Ini theta saya sama dengan 180 tambah sudut asas. Yang ini adalah 360 tolak sudut asas. Kalau kamu perasan, yang ini yang saya bagi minggu lepas. Itu yang saya silap. Minggu lepas waktu. Tapi benda tu boleh pakai, sama je. Tapi dia jadi susah sikit. Salah bagi formula. Kan? Okay? Jadi kat sini, macam mana nak guna benda ni? First kali tengok sini. Jadi sukuan pertama mana? Sukuan pertama ambil terus. Theta sama dengan X. Jawapan kita terus ambil. Theta kita sama dengan 70 darjah dapat terus. Okay. Tapi sebab positif sukuan kedua juga terlibat. Jawapan kita akan jadi theta formula kita sama dengan 180 tolak X. Jawapan kita theta juga adalah 180 tolak sudut asas kita adalah 70. Jawapan akan dapat 110 darjah. Jadi kamu akan dapat 2 jawapan untuk soalan A. Boleh faham? Okey. Tengok kejap. Boleh kan? Nanti kita tengok B pula macam mana. Pelan-pelan kita buat. Satu slow InsyaAllah. Okey. Boleh? Okey. Sekarang jom kita pergi dekat. Kamu ingat step dia? 3 step. Step pertama, guna kalkulator mencari sudut asas. Okay, sudut asas biasanya saya akan gunakan X. Kalau dia bagi theta pun kita akan tukar jadi X lah kejap lagi kan. Okay. Kemudian tentukan sukuan. Ketiga, kira. Okay, jom. B. Tengok soalan B. Apa soalan B? Yang tak nampak kat atas tu kalau buku teks kamu boleh, tak apa. Kamu ikut je. Dia bagi apa? Cos theta sama dengan 0.9336. Okay. Cos theta sama dengan 9336. Boleh juga kita terus buat kat situ. Ini teknik kedua. Teknik kedua, dia terus buat dekat sukuan. Ini teknik. Jadi ini teknik pertama. Ini teknik kedua. Ada 2 teknik. Nanti kau boleh pilih mana-mana teknik. Okay. Untuk teknik ni, sukuan pertama, terus kita buat sudut asas dia. Jadi sudut asas dia maksudnya adalah pakai X. Sudut asas X sama dengan cos negatif 1 0.9336. Tekan kalkulator. Shift cos. Shift cos 0.9336. Kita akan dapat 20.9. Kita akan dapat 21. Boleh kita bundakan 21.0. Okay. Kamu cuba buat teruskan sebab kita kena berhenti sekejap memberi laluan kepada azan. Dekat tempat saya sebelah masjid dia azan. Kita berhenti kejap. Okey, Alhamdulillah. Azan pun dah tamat. Okey, sambung dulu pelajaran kita ini. Tadi, ini saya dah buat sudut asas. Sekarang saya akan tentukan sukuan pula. Sukuan kita kat mana? Cos positif. Mana formula kita tadi? Kalau cos positif maksudnya sukuan pertama dan sukuan keempat. Nampak? Sukuan pertama dan sukuan keempat. Jadi yang terlibat hanyalah ini dan ini saja. Okey. Kita ambil yang sukuan pertama dan sukuan keempat saja. Sebab apa? Ini melibatkan cos positif. Cos kita positif. Okey. Jadi sukuan pertama saya dah buat. Sukuan keempat, apa formula sukuan keempat? Sukuan keempat formula kita adalah sudut kita adalah sama dengan 360 tolak sudut asas. Tolak sudut asas, kita akan dapat jawapan kat situ 339 darjah, 0.0 darjah. Nak juga buat perpuluhan, satu tempat perpuluhan. Contoh.
Jadi inilah jawapan kita dapat. Yang pertama dan dua. Jadi kamu akan nampak setiap satu sudut soalan kita ni ada dua jawapan. Nampak? Setiap satu ni akan ada dua jawapan. Okey? Jom kita tengok contoh seterusnya kan. Okey? Tak kisahlah kamu dah buat teknik yang pertama dia panjang sikit kan, tapi lebih kurang sama je. Teknik kedua pun sama juga, tapi dia buat terus dekat sukuan. Mana-mana tak kisah. Boleh pilih je mana-mana kan. Okey. Kita tengok yang C pula. Apa cerita C? C dia bagi kat situ tan theta sama dengan 0.8391. Okey? Saya lebih suka menggunakan teknik pertama. Jadi saya akan cari sudut-sudut asas. X sama dengan tan negatif 1 0.8391. Ambil kalkulator. Kan. 40 tu. Tepat. Dia 40 point, dia banyak kosong baru ada nombor lain. Okey, kita ambil 40 darjah dululah, tak apa tak letak tempat puluhan tu tak letak pun tak apa 40 kan. Okey. Dah dapat ni, yang kedua tentukan apa? Sukuan. Jadi kamu kena ingatlah kalau tan, kalau lupa tulis tepi ni. Kan? Semua sin tan cos. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tan kita positif. Jadi jawapan kita kena ambil nombor 1 dan 3. Nampak? 1 dan 3 sebab tan positif. Jadi 1 ambil terus. Jadi sudut kita theta sama dengan 40 darjah, ambil terus. Siap. Yang kedua pula, apa formula untuk yang kat sini? Yang kat sini formula kita tadi apa? 180 tambah theta. Dekat sini 180 tambah theta. Jadi kita akan dapat kat sini jawapan kita 180 tambah dengan 40 dapat 220 darjah. Oleh sebab itu jawapan kita theta adalah 40 dan 220 darjah. Nampak? Kan? Itu teknik dia. Kita gunakan apabila dia bagi satu soalan, dia bagi trigonometri, nisbah dia, disuruh cari sudut. Ya? Apa tadi? Okey. Kita pergi D D. Satu-satu pelan-pelan tak apa. Tengok D. Macam mana soalan D pula? Soalan D kat sini beza dia bagi tan theta sama dengan negatif 1.198. Okey, kalau kamu ingat mula-mula saya bagi step ni. Step pertama, guna kalkulator untuk mencari sudut asas. Ataupun nama lain dia adalah sudut sepadan. Tapi mesti guna nilai trigo yang positif sahaja. Kamu tak boleh guna yang negatif. Contoh macam ni, dia bagi negatif. Negatif ni bukan untuk nak cari sudut asas. Negatif digunakan untuk menentukan sukuan. Jadi maksudnya, masa kita buat sudut asas, kita akan pergi ambil tan negatif 1, jangan letak negatif. 1.198. Tekan kalkulator yang ini, iaitu beza dia kalau negatif. Kamu tekan ya, tekan shift tan 1.198 macam tu. Dan kamu akan dapat jawapan kamu kat situ 50.1. Jadi kita ambil kat sini, sudut kita adalah dapat 50.1 darjah. Nampak? Okey. Kemudian baru kita tentukan sukuan. Okey. Sukuan macam sebelah ni sama. Kan? Tapi sekarang ni, bila kita letak sukuan kita, sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Macam ni. Yang pertama ni semua. Ini sin, ini tan, ini cos. Tapi sekarang ni masalah dia tan kita negatif. Kalau tan kita negatif yang mana? Kita kena ambil yang ini dan yang ini. Kenapa? Sebab yang ini tan kita positif. Sini pun tan positif. Dua lagi adalah tan sifat dia negatif. Itu pemilihan sukuan. Dah dapat pemilihan sukuan, terus kita buat apa sukuan kedua, formula untuk sukuan kedua. Sukuan kedua formula kita theta sama dengan 180
tolak sudut asas. Sukuan keempat 360 tolak sudut asas. Okey, 2-3 kali gua kamu hafal lah kan. Jawapan kita akan dapat 150 tolak 50.1 dan 360 tolak 50.1. Dapatlah jawapan kat sini 99.9. Oh, dia punya nombor kan. 99.9. Yang ini 309. Betul ke 309? Betul? 309.9 darjah. Boleh faham? Okey? Kalau kamu 150 cikgu. Cikgu kenapa 150? 180 cikgu. mana ni? cikgu. Aduh. Salah kira. Saya baik korang nampak tegur. Di atas tulis 180, bawah 150. 150. Oh, surat tukar. Okey, betul kan? Aduh, itu saya pun pelik asal jawapan 99 ni. Berapa dapat sini? 29. 129.9. Pelik betul kan? Saya baik korang tegur kan? Kadang-kadang itulah masalah. Bila kepala otak kadang fikir benda lain ni, dia jadi lain sikit. Okey? Jom, kita try . Kamu try, saya tengok kamu try buat sampai mana dah kita? E. Cuba E . Tengok E. Tarik . Apa soalan E kita? Untuk soalan E, dia minta kat situ cos theta sama dengan negatif 0.6018. Okey, try. Cuba. Ingat jawapan dia ada berapa jawapan? Ada 2 jawapan. Dia mesti dapat 2 jawapan. Macam mana pun soalan trigo ni, satu benda ni dapat 2 jawapan. Sebab dia nak daripada 0 sampai 360. Okey, buat kejap. Seminit je ni. Cuba. Dah boleh Dapat? Dapat. Okey. Dapat, cikgu. Cari sudut asas dulu. Sudut asas X sama dengan apa? Cos negatif 1. Jangan letak negatif. Jangan letak negatif, nanti dapat berpelik jawapan nanti kan. Okey, 0.6018. Ambil kalkulator. Berapa dapat ni? Siapa? 53.0. Yes. 53.0. Okey, cantik. Ngam-ngam . Okey. Kemudian sukuan mana? Cos negatif. Kita tengok. Ini kita, sebab tu biasanya saya tak suruh pelajar hafal. Buat 2-3 kali. InsyaAllah boleh ingat. Semua sin, tan, cos. 1, 2, 3, 4. Kan? Dia nak cos negatif. Jadi kita akan yang ini dan ini kita tak nak. Sebab dua-dua ni positif. Jawapan kita adalah 2 dan 3. Jadi kita ambil sukuan kedua. Apa formula sukuan kedua? 180 tolak. Sukuan ketiga 180 tambah. Itu formula kita. Masukkan. Jadi jawapan kita theta sama dengan
180 tolak 53 dan 180 tambah 53. Dapat jawapan ke sini. Siapa berapa satu puan? 127. 117. 127. 127. Kau kira senang sikit. Saya kira salah lagi nanti. Yang ini? 233. 233. Yang lain dapat Okey. Yang ni penting ni. Ni sukuan mana? Apa formula dia? 2-3 kali buat insya-Allah akan dapat. Okey. Kita teruskan F. F kita buat sama-sama tak apa. Kan? Sin theta sama dengan negatif 0.7314. Ingat nak cari sudut asas X sama dengan sin negatif 1 0.7314. Jangan pakai negatif. 47 itu. 40? 47. 47? 47? Ya. Okey. Jadi sin negatif. Sin negatif suka mana? Tengok sekali. Ni tulis bagi ingat je. Semua sin, tan, cos. Semua suka tengok kartun. Cos. Okey. Jadi sin negatif. Sin negatif maksudnya sukuan ketiga dan sukuan keempat. Yang ini yang kita akan ambil. Okey. Dua-dua ni sin bersifat positif. Jadi sukuan ketiga apa formula kita? 180 tambah X. Sukuan keempat 360 tolak X. 2-3 kali kamu tulis, kamu dah ingat. Jawapan kita theta sama dengan 180 tambah 47 dan 360 tolak 47. Dapat jawapan 227 darjah dan 313. Ya. Betul. Okey, cantik. Boleh Okey. Teruskan habiskan. Ada lagi GHI. 3. GHI ada 3 lagi. Okey, kamu try 3 tu. G dia bagi cos theta sama dengan negatif 0.5829. H dia bagi sin theta sama dengan negatif 0.8395. Kan? Dan I dia bagi kat situ adalah tan theta sama dengan negatif, tak ada negatif. 0.7391. Okey, lagi 3 soalan. Cuba habiskan. Dapat. Dapat ni, selesai bahagian ni. Bahagian macam mana nak tentukan sudut untuk fungsi trigonometri dengan menggunakan kalkulator. Okey, boleh
Yang pertama, saya akan cari sudut asas dulu. 3-3 ni. Senang sekali tekan kalkulator. 3-3. Yang ini apa? Cos negatif 1 0.5829. Yang ini sin negatif 1 0.8395. Yang ini tan negatif 1 0.7391. Okay, tekan kalkulator dulu. Saya dah tekan kalkulator lembab kan. Shift cos low dekat kalkulator ni 0.5829 kita dapat 54.3. Saja. Okey, yang tu shift sin 0.8395. Ini akan dapat 57.1. Kita benda je lah Okey. Shift tan 0.7391. Dapat 36.5. Okey, sama. Sama kan? Okey. Tentukan sukuan. Okey, yang ni. Yang ni sekarang kita guna hafalan je. Hafalan pula dah pernah buat dah macam hafazan pula Okey. Cos negatif. Cos positif 1 dan 4. Cos positif 1 dan 4. Jadi kalau cos negatif maksudnya 2 dan 3. Kita letak sukuan dulu. Yang ni sin negatif. Sin negatif kalau positif 1 dan 2. Kalau negatif 3 dan 4. Nampak? Yang ni pula. Tan positif. Kalau tan positif maksudnya sukuan pertama dan sukuan ketiga. Kalau kau boleh buat macam ni senang. Lepas tu letak pula formula cari apa sudut. Kalau sukuan kedua 180 tolak X. Sukuan ketiga 180 tambah X. Sukuan ketiga 180 tambah X. Sukuan keempat 360 tolak X. Kan? Sukuan pertama X. Dia tak ada tambah, tak ada, sebenarnya dia kosong tambah X. Dia tak payah tulis lah. Kan? Sukuan ketiga 180 tambah X. Ingat macam ni? Senang. Sekejap je buat. Okay. Jadi dapat terus yang pertama jawapan kita sama dengan 180 tolak 54.3. Dapat jawapan berapa sini? 125.7. Betul? Okay. Kalau salah kau betulkan saya. 180 tambah 54.3. Kita akan dapat 234.3. Okey. Yang ini 180 campur 57.1. Jawapan kita akan dapat kat sini 237.1. Okey. Yang ini 360 tolak 57.1. Kita akan dapat kat sini 302.9. Okey. Tolak je. Tolak congak-congak salah nanti. Buat malu je. Okey, tak apa. Yang ini X ambil terus 36.5. Ambil terus. Yang ini 180 tambah 36.5. Dapat jawapan 216.5. Boleh faham? Dapat Sama? Semua? Okey. Sama. Cantik. Selesai. Saya risau tak sama. Saya kadang-kadang kira je salah selalu. Selalu salah. Okey. Jom kita tengok bahagian seterusnya. Boleh kan? Okey, soalan kedua kita hari ini adalah berkenaan ni gambar ni. Gambar ni. Sekejap, saya ambil kertas. Dah habis kertas saya. Oh ni. Okey, yang ini sebenarnya minggu lepas saya dah ajar. Terajar lebih. Itu kita panggil apa? Bulatan unit. Bulatan unit. Okey. Apa bulatan unit? Okey, ni cerita
bulatan unit adalah merupakan satu bulatan dengan jejarinya satu. Jejarinya satu. Maksudnya apa? Sini satu, sini satu, sini negatif satu, sini negatif satu. Jadi bila kita tarik satu sudut kat sini, kita akan dapat satu koordinat tertentu iaitu X dan Y. Okey? Daripada X dan Y ni, kita boleh simpulkan formula dia sebab, dia ada sebab dia kat sini. Sebab yang bawah ni adalah, sini, panjang ni adalah Y. Lebar dia adalah X. Lebar dia adalah X, tinggi dia adalah Y. Okey? Jadi, kalau kita ikut formula trigonometri asal kita iaitu So, Ca, Tua, yang kamu dah hafal pada form 3 tu, kan? Daripada situ maksudnya, kalau sin sudut dia, sin theta dia, kita ambil terus apa? Sin maksudnya bertentangan bahagi hypotenuse. Sebab jejari dia satu, maka hypotenuse dia nilai dia satu. Jadi kamu hafal je senang. Kamu hafal apa? Sin Y cos X tan Y per X. Yang ini yang kamu kena tahu. Kan? Sini cosec kan? Tan Y bahagi X. Yang ini berdasarkan kita panggil apa? Bulatan unit. Okey, asas dalam bulatan unit. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebab dia guna So, Ca, Tua. Dia samakan dengan segitiga asas trigonometri. Okey, ni boleh apa ni? Maksudnya kalau dia bagi apa-apa koordinat pun, kalau dia minta sin, ambil je nilai Y dia. Kalau dia minta cos, ambil je nilai X dia. Kalau dia minta tan, ambil je nilai Y per X dia. Kan? Cuma kalau kita buat benda ni, biasanya kita akan dapat dia punya sudut asas. Kita boleh buat menggunakan sudut asas. Contoh soalan ni. Okay. Soalan ni, rajah di sebelah ada gambar otak. Maksud gambar otak apa? Kebat. Kan? Rajah sebelah menunjukkan satu bulatan unit. Kan? Dengan sudut dia 0 sampai 360 penuh. Okay. Hitung sudut theta. Jadi kalau kamu tengok sudut theta ni, dia tengok kedudukan dia. Dia duduk dekat mana? Sukuan ketiga. Nampak? Dia duduk dekat sukuan ketiga. Okey. Bundarkan jawapan kepada satu titik puluhan. Apa koordinat kat sini? Tengok. Saya besarkan tengok sekejap. Oh, boleh besar. Nampak? Apa koordinat dia kat situ? Ini yang tadi. Koordinat dia, kalau kamu tengok, X dia adalah negatif 0.3402. Y dia adalah negatif 0.9403. Ini koordinat garisan ni, titik ni. Okey. Soalan minta apa? Okey, jom tengok. Dia senang je sebenarnya, soalan ni senang je. Cuma kadang-kadang kalau tak tahu lah, dia sangkut lah. Soalan minta apa? Soalan minta kat kita hitung sudut theta. Dia nak sudut theta. Bila sudut theta, cikgu macam mana cari sudut theta? Senang je. Kalau kamu nak pakai sin, kamu ambil lah koordinat Y. Nampak? Kalau kita nak pakai cos, ambil lah koordinat X. Kalau nak pakai tan, ambil lah Y per X. Jangan ambil semua. Pergi ambil semua, susah cerita dia. Salah satu dah pilih. Dan saya sudut. Contoh, saya suka sin. Kalau saya suka sin, saya ambil apa? Saya ambil koordinat Y dia. Mana koordinat Y dia? Ni. Ini koordinat Y dia. Jadi saya jadi macam soalan yang kita belajar tadi. Dia jadilah sin theta sama dengan negatif 0.9403. Nampak? Boleh tak kita cari sudut dia? Boleh macam tadi. Kita nak buat? Kita tekan. Cari dulu, kita panggil dia sudut asas. Sudut asas kita dalam bentuk apa? X. 70.1. Sama dengan sin negatif 1, 0.9403. Berapa Sapuan? 70? 70.1. 70.1 darjah. Ini sudut asas bukan jawapan kita. Nampak? Ini sudut asas. Tapi kat mana dia duduk?
soalan kita duduk pada sukuan ketiga. Apa formula sukuan ketiga tadi? Sukuan ketiga formula kita adalah 180 tambah X. Kan? Jadi dapatlah jawapan kita kat situ sama dengan 180 tambah 70.1 dapat 250.1 darjah. Ini bukan senang soalan ni, soalan kebat. Tapi kalau kamu faham, dia akan jadi senang sikit lah. Kan? Cuma kita nak tahu faham tak faham macam mana. Bila kita jumpa lagi sekali, tiba-tiba dalam exam, kamu jumpa soalan ni, dan saya beritahu kamu, soalan ni dia adalah soalan objektif. Sini hejak objektif. Objektif. Ya, okey. Dia soalan objektif. Sebab soalan bulatan unit, favorite dia duduk dalam kertas 1. Yang kertas 1 maksudnya objektif. Okey? Jadi kamu boleh buka soalan pasir, kalau kamu ada buku pasir kamu boleh tengok. Nampak yang bulat ni kamu tahu, bulat ni dia nak apa? Nak sudut ke nak apa? Macam tu. Okey? Kadang-kadang ada soalan ni macam ni. Contoh saya bagi bulatan yang sama, gambar yang sama ni. Gambar yang sama. Tiba-tiba gambar ni dia tak minta sudut. Dia minta apa? Dia kata cari tan theta. Dia suruh cari tan theta. Kamu alamak cari tan theta. Kan? Sudut pun tak bagi. Bagi koordinat je. Kamu hafal formula. Tan adalah y per x. Tak payah buat yang ni semua. Terus saja ambil y dia negatif 0.9403 bahagi dengan negatif 0.3402. Tekan kalkulator dapat terus. Ini nilai tan dia. Itu kalau soalan tu tanya tan. Kalau soalan tu tanya sudut, kena buat macam ni. Okey, itu beza dia. Itu contoh soalan nombor 2 bagi 6.1D dalam buku teks kamu. Saya dah tengok dah 2-3 buku saya beli. Lain lah, dia kena tengok buku teks juga. Sebab kamu adalah pioneer. Maksudnya orang yang pertama akan ambil exam menggunakan sukatan ni. Okey. Kenapa guna kos lari? Memang dia lari sikit lah. Sapuan. Dia kalau kamu tengok, kalau kamu pakai sin, jawapan kamu akan lari sikit. Pakai tan, lari sikit. Semua lari. Sebab apa? Nombor koordinat yang dia bagi ni adalah sudah dibundarkan. Koordinat ni 9403, 0.3402 ni pun dah dibundarkan. Jadi dia akan lari sikit lah. Tapi dia tak lari banyak. Kita boleh kejar lagi. Kita boleh kejar. Kita boleh kejar lagi. Contoh lari 0. Jawapan contoh kalau jawapan dia 250, jawapan kamu pakailah mana-mana pun jawapan dia memang mesti 250 dekat-dekat apabila dibundarkan. Okey? Jom kita tengok soalan 6.1E pula. Apa cerita? Ni dah masuk soalan exam. Macam inilah soalan exam. Tapi soalan exam kamu kena trigonometri ni, dia favorite, dia duduk dalam kertas 1. Dia bukan kertas 2 tau. Dia kertas 1. Dia jarang masuk kertas 2. Tapi bukan tak boleh masuk. Dia boleh. Kamu punya lain. Dia canggih sikit. Sebab tu kamu tengok kalau saya pun ada 2-3 buku saya beli. Buku baru. Saya pergi beli buku nak tengok. 2-3 buku. Pengeluar ni beli berapa. Pengeluar ni penulis buku teks lah. Yang tulis. Setiap soalan dia buat lain-lain tau dia buat. Ada yang ambil topik ni masuk dalam ni bahagian ni. Ada ambil topik ni. Dia sebab belum tahu lagi. Sebab tu kita belajar semua. Kan? Jadi kamu sebenarnya golongan yang hebat. Kan? Okey. Tengok nombor 1. Dia bagi apa? Ada gambar. Gambar segitiga ni saya lukis lagi besar, lagi cantik Okey, kita nampak sangat. Nombor 1, gambar segitiga dia begini. Besar kan? Ambil kau. Okey, nah. Sebesar terus ambil. Okey, yang ini sudut X. Dia tanda ni sama panjang. Okey. Kemudian sini 90 darjah. Sini F. Sini E. Sini H. Okey. Kalau ikut dekat gambar asal, dia bagi sini 6 cm. Okey, fine. Tak ada masalah. Cuma dekat bawah ni, dia bagi 16. Saya tak nak tulis 16. Saya tukar. Sebab apa? Bila dia bahagi benda ni, saya boleh bahagi 2. Maksudnya saya tulis sini 8. Saya tulis sini 8. Nampak? Okey. Bila tulis 8, sekarang ni yang pertama
kita dah boleh gunakan benda satu nama kawan bagi trigonometri, nama dia apa? Teorem Pythagoras. Bahasa Melayu dia Pythagoras. Bahasa Inggeris dia je lain sikit. Itu Pythagoras. Okay. Pythagoras ni special dia. Okay. Kalau kamu nak cari, kita panggil dia hypotenuse. Bahasa Melayu dia hypotenuse. Maksudnya apa? Kalau segitiga ni yang paling panjang, ini kita panggil H kita, hypotenuse. Nak cari hypotenuse, kita boleh guna calculator dengan menggunakan function pole. Penting function pole ni. Function pole yang melibatkan yang ini atas, ini bawah. Jadi kita akan ambil A, B. Nampak? Contoh. Okey, macam ni contoh kan. Simple je. Kalau kamu hafal tak ada masalah yang ni contoh. Okey. Saya ada 6, saya ada 8. Saya nak cari panjang ni. Panjang ni berapa? G lupa tulis. Panjang GE. Panjang GE ni hypotenuse bagi 6 dan 8. Saya boleh tekan kalkulator. Kan? Kalkulator kita guna macam mana kalkulator? Atas sikit. Dia nampak. Okey, kita tekan shift tambah. Dia akan keluar pole nampak. Kalau kalkulator hitam ni. Dia keluar pole, letak aje 6, 8. 8, 6 terbalik pun tak apa. 6,8. Tutup. Okay. Silau. Dapat jawapan 10. Maksudnya panjang ni 10. Dia dapat terus. Nampak? Kan? Orang tak suruh cari pun, saja kita cari. Sama juga panjang EH. Boleh tak cari panjang EH? Boleh. Panjang EH kita boleh cari pakai 6 dan 16. 6 dan 16. Nampak? Ini sama. Kita pakai. Kita tukar. Tadi 8. Pakai 16 pula. 6 dan 16. Itu penting guna pole ni. Lagak kau. Tak apa, kau tunggu. 17.09. 17.1. Saya ambil 17.1. Okey? Siapa yang belagak sebab apa? Dia kata kalkulator putih, kalkulator silver. Kan saja kalkulator putih, Sapuan. Kalkulator silver pun dapat sudut terus. Kamu akan dapat sudut terus diberikan. Kan? Tapi ini kita pakai kalkulator yang hampir seluruh rakyat Malaysia ada. Hampir seluruh rakyat Malaysia ada kalkulator bodoh ni. Dan termasuk saya. Sebab apa? Beli kat kedai buku harga dia RM45 sekarang ni. Boleh pergi sampai RM47, RM40 ke atas lah. Kan? Order kat Shopee RM9, RM19.90. Ini dah jadinya kalkulator ni. Ni kalkulator saya beli. Saya order kat Shopee je RM20. Campur penghantaran RM5, RM25. Jimat. Lepas tu kawan nak beli jual kat dia RM30. Diskaun cakap dia. Kan? Untung RM5. Order lagi. Boleh buat bisnes. Okey? Kan? Sekarang macam ni dah pernah tak? Ni dah dapat kan. Bila dah dapat semua panjang ni, dia tanya soalan senang lah boleh dapat. Itu cerita dia. Patutnya soalan ni susah juga sebenarnya. Sebab kena pakai apa? Teorem Pythagoras. Tapi kita boleh pakai kalkulator. Apa mau takut? Kan? Kenapa pakai kalkulator cikgu? Kamu tak tanya kenapa pakai kalkulator? Sebab soalan objektif. Perlu kerja tunjuk jalan kerja tak ada sangat. Asalkan tahu kira penting. Okay. Apa soalan nombor 1 dia? Ni semua satu lah. Satu lagi. A. A dia minta apa? Cos X. Okay, yang ni penting. Bila kamu tengok, cos ni duduk sini. Sudah, macam mana cari ni cikgu? Cos duduk sini. Kan? Kamu kena ingat. Bila cos duduk sini, kalau ikut sistem sukuan kita tadi tu, dia seolah-olah begini. Ini segitiga kita. Nampak? Dan sudut X kita kat mana? Dia kat sini. Yang ini dalam bahasa Melayu dia, kita panggil dia nama sudut ni namanya sudut cakah. Sudut cakah. Nampak? Kan? Dalam bahasa matematik kita panggil dia duduk dekat sukuan kedua. Bahasa matematik pula. Sukuan kedua. Bahasa Inggeris dia obtuse angle. Obtuse. Obtuse tu dia lebih kurang macam obese lah. Sebab tu dia besar sikit. Obtuse. Okay. Siapa kat sini?
Ini namanya, kalau kecil ni namanya apa? Bahasa Melayu kita panggil dia sudut tirus. Nampak? Sudut tirus duduk kat sini. Bahasa matematik dia juga dikenali sebagai sudut asas tadi. Yang mana berada pada sukuan pertama, sudut asas. Sudut asas adalah sudut tirus. Jadi untuk soalan ni, bila dia minta cos X, kita kena tentukan cos kita tu sifat dia apa? Positif ke negatif? Tu sifat dia. Sukuan mana duduk? Sukuan kedua. Jadi kamu kena ingat, pada sukuan kedua, sudut cakar hanya sin saja yang positif. Sini hanya apa? Sin saja yang positif. Orang lain semua negatif. Dia minta apa? Cos. Kita bagi dia apa? Ambil kau. Negatif. Nampak? Jadi nak ambil sudut kat mana? Nak kira dia, kena ambil sudut cakar, masukkan jadikan sudut tirus. Sebab sudut tirus ni adalah sudut sepadan. Kita panggil dia sudut asas. Dekat sinilah kita nak kira cos. Apa formula cos? Kita pakai formula soh, cah, tua. Cos kena panggil apa? Kena pakai cah. Apa maksud cah? Depan sudut X namanya opposite. Bahasa orang putih. Tak ada cakap Melayu. Tak ada cakap Melayu. Kan? Hari-hari cakap orang putih. COVID. Orang putih tu. Kan? Semelayu, corona. Okay. Sebelah ni, adjacent. Yang ini, hypotenuse. Dia nak apa? Cah. Maksudnya, adjacent bahagi dengan hypotenuse. Kita letaklah kat dia ni dapat 8/10 begitu. Kecilkan dapatlah jawapan negatif 4/5 boleh. Negatif 0.8 pun boleh. Boleh faham? Dia ambil kat sini je gambar dia. Jangan cikgu sudut dia berapa. Dia tak tanya sudut. Dia tak tanya berapa X sudut X. Dia tak tanya pun sudut X. Kamu tak payah pergi cari pun sudut X berapa darjah berapa, tak payah. Dia tak tanya. Yang dia tanya apa? Cos X berapa? Nampak? Itu beza dia. Okay? Sama juga soalan B. Soalan B lagi senanglah cerita dia. Sebab soalan B minta apa? Sin X. Bila sin X, sudut apa? Sudut cakar. Sin sifat dia apa? Positif. Itu je beza dia. Positif mana? Sin. So, opposite bahagi hypotenuse. Jadi jawapan kita akan dapat 6/10 atau 3/5 atau 0.6. Mana-mana jawapan dengan nilai yang sama diterima. Kenapa diterima? Kenapa boleh jawab ni? Boleh tak jawab 6/10? Mana-mana pun boleh. Kamu takut apa? Soalan objektif kau dapat ni, kau pergi carilah kat ABC tu mana ada. Macam tu. Kan? Soalan ni objektif. Tapi kalau exam kamu, saya rasa mungkin ada sikit lah. Mungkin ada sikit dia akan buat melibatkan apa? Subjektif. Tapi dia tak buat macam ni. Dia mungkin melibatkan sudut dongak, sudut tunduk, melibatkan satah, garis dan satah, sudut antara garis dan satah. Nampak? Melibatkan sudut juga. Kan? Tapi tak ada tanya direct macam ni. Okay? Boleh? Boleh faham Ini contoh. Ini contoh soalan nombor 1. Jom kita tengok soalan nombor 2. Saya dah kacau habis semua ni. Macam mana nak tulis ni? Okay, lipat-lipat. Okay. Tengok soalan nombor 2. Kamu ada buku teks? Kalau ada buku teks senang rujuk. Tak nampak tengok soalan saya ni kadang-kadang kecil. Tak nampak sangat. Siapa tak ada buku boleh nampak tak? Yong Ying. Tak apalah. Jangan gelak nama orang. Jangan gelak nama orang. Yong Ying bermain permainan balingan damak. Baling damak. Ya Allah. Baling damak. Kamu tahu tak baling damak tu apa? Kau tahu Sapuan baling damak tu apa? Tak tahu. Main dart. Yang tajam-tajam tu baling tu. Aduh. Saya tak pernah jumpa lagi kedai tulis pusat permainan damak. Kan? Ada lah.
Oh, kalau lagi sekali saya jumpa ada, saya nak ambil gambar. Papan damak berbentuk bulat dan mempunyai 4 sekuan seperti ditunjukkan dalam rajah sebelah. Okey. Dia mendapati bahawa damak yang dilempar biasanya mengena kawasan sukuan yang mempunyai nilai sin. Oh, dia main sin, main damak kan. Sin theta sama dengan 0.809. Nyatakan sukuan-sukuan tersebut. Wah, soalan A dia, terima kasih. Senang. Kenapa senang? Sin positif. Sin positif. Nombor tak tengok. Sin positif. Kalau sin positif, sukuan mana? Sukuan 1 dan sukuan 2. Siap. Macam tu je jawapan dia. Kan? Tapi kan janganlah pergi tulis macam ni. Kan? Sebab tu soalan, kamu tengok soalan macam ni. Soalan dia sesuai dengan apa? Objektif. Okey. Sudut theta. Oh, dia nak sudut pula. Dia nak sudut pula. Jadi nak sudut kena buat macam mana? Kena cari dulu sudut sepadan ataupun sudut asas, iaitu sin -1 0.809. Siapa kau tekan kalkulator laju sikit lah. Saya slow lah. Berapa dapat ni? Saya dapat 54. Sebab dia Tepat. 53.99. Tapi ikut Okey. buku dia pakai 54. Ikut okey. 54 darjah. 54 darjah maksudnya sukuan mana? Sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi theta kita sama dengan sukuan pertama ambil terus. Ingatlah tadi kan? Sukuan kedua apa formula kita? Sukuan kedua 180 tolak 54. Tolak sudut asas. Dapat jawapan kita 54 dan 100. Oh, ini susah 26. Betul? Okey? Betul. Yes. Nampak? Macam tu cerita dia. Untuk soalan kedua kan. Belum ada gambar otak, sabar. Belum ada gambar otak. Maksudnya kita buat soalan ni tanpa guna otak pun. Okey. Jom kita pergi soalan seterusnya. Soalan nombor 3 pula. Nombor 3. Saya rasa nombor 3 saya kena lipat lagi bagus kan. Nombor 4 buka kan. Dah dekat nak habis baru pesan cerita dia. Okey. Soalan nombor 3 di sini. Gambar kecil. Kita besarkan. Tapi kita ambil benda penting lah kan. Tu. Sebuah kapal layar. Macam mana aku boleh baca kapal layar? Sebuah kapal berlayar dari kedudukan A ke kedudukan B dengan jarak OA sama dengan OB. Okey, maksudnya apa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, jarak sama. Bawah 35, sini ada theta. Ini A, ini B. Diringkaskan. Atas ada apa tu? Oh, saya letak je. Okey lah. Okey. Laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Oh, daratan. Dari kedudukan B, kapal tersebut akan berlayar ke arah utara menuju ke rumah api C. Okey. B pergi utara, sini C dia. Kan? Okey. Jika OA 20, kan? Hitung. Soalan pertama dia nak sudut theta. Boleh? Okey. Jom kita tengok apa cerita. Macam mana nak buat soalan ni? Kalau sini 20, sini pun 20. Okey. Cuma kamu kena ingat, bila kita nak buat pengiraan tentang sudut dan panjang, kita kena ada satu benda yang namanya segitiga bersudut tegak. Ni tak ada. Kalau tak ada, kita buatlah. Kita kena buat segitiga bersudut tegak. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang ambil matematik tambahan, yang mengambil matematik tambahan, ada kan? Ambil matematik tambahan. Kalau soalan ni objektif, kamu boleh menggunakan formula penyelesaian segitiga untuk buat. Tak ada masalah. Kan? Sebab soalan dia apa? Objektif. Tapi kalau soalan subjektif, kamu tak boleh pakai penyelesaian segitiga.
Kamu kena pakai teknik matematik biasa. Objektif, tak kisahlah, buatlah macam mana pun. Dia bukan tahu pun, dapat jawapan je pun. Okay? Jadi teknik biasa maksudnya, kita kena pecahkan benda ni kepada dua bahagian. Bila kita pecah, kita akan dapatlah kat sini sudut tegak. Nampak? Bila kita ada sudut tegak, maka bolehlah kita menggunakan satu benda yang kita belajar tadi, namanya trigonometri. Main kat luar. Keluarkan segitiga tu. Sudut kat sini adalah apa? Saya ambil sudut kat sini, saya anggap sebagai X saja. Sebab X ada apa? Separuh. Kan? Theta kita saya bahagi 2. Kena faham tu, kena ingat nanti. Apa kita ada? 20. Siapa 20? Kita panggil 20 ni adalah apa? Hypotenuse. Okay, bawah kita apa? 35 bahagi 2. Ambil kalkulator. 17.5. Okay, macam mana nak cari sudut? Kita nak pakai apa? Soh catur. Yang kita ada adalah opposite dan hypotenuse. Ada O. Kalau ada O, kita pakai soh. Namanya sin. Nampak? Jadi sin X adalah sama dengan O. 17.5 per 20. Ambil kalkulator, terus tekan saja shift sin. Terus tekan shift sin tau, kurungan. Sebab apa? Kita tak kira ni lagi. Tak payah kira. Kurungan terus tekan 17.5 bahagi 20. Terus dapat jawapan kat situ 61.04. Dapat jawapan kita X sama dengan 61.04 darjah. Nampak? Jadi berapa theta kita? Jadi theta kita adalah, oleh sebab itu theta adalah sama dengan 61.04 darab 2. Kenapa darab 2? Sebab yang tadi kita ambil, kita dah belah 2, dapat separuh je X kita ni. Darab 2. Dapat 122.08. Macam tu. Okey, siaplah theta kita. Okey, jawapan kat sini terpulang pada jawapan kat sini. Nampak? Kalau kamu bundarkan kat sini, kamu ambil kata, cikgu saya bundar, saya ambil 1/40, 61 je. Kalau kamu ambil 61, sini akan jadi 122 je kau ambil. Terpulang kat sini. Sebab kita kira mengikut teknik ni. Okey. Dia tak kira. Jawapan belakang dia mungkin lagi sikit kalau kamu buat ada lagi sikit 0.0 belakang ni je lagi. Okey. Boleh faham? Kalau tak faham, kamu tanya terus lah. Kalau nanti sangkut, susah. B. Soalan B. Apa soalan B minta? Jarak di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api. Jarak ni. Bila utara, sama tak utara dengan tegak ni? Sama. Utara kan tegak ni atas. Sama. Jadi panjang ni dengan panjang ni sama. Bila sama, kita boleh guna macam-macam cara boleh kira. Nampak? Boleh pakai apa? Pythagoras theorem. Boleh. Ada sudut nak pakai trigonometri pun boleh. Cuma biasanya kalau nak cari jarak, digalakkan pelajar menggunakan Pythagoras theorem. Contoh, nak cari yang ini macam mana? Nak cari yang ini maksudnya yang panjang tolak yang pendek. Yang panjang tolak yang pendek. Iaitu formula kita punca kuasa 2. Yang panjang 20 kuasa 2 tolak 17.5 kuasa 2. Tekan je kalkulator. Saya tekan. Saya akan tekan kalkulator saya tekan tu dulu. Punca kuasa 2 kurungan 20 kuasa 2 tolak 17.5 kuasa 2. Kena letak dalam kurungan kalau pakai kalkulator hitam ni lah. 9.68 itu. Dapat 9.68. Dapat jawapan tinggi ni adalah sama dengan 9.68.
Unit kita meter macam tu. Jadi B jawapan kita adalah 9.68 meter. Okey? Boleh? Soalan C. Nilai tan AOC. C. Okey. Dia main-main. Dia main-main. Nilai tan AOC. Tengok. Sini. Itu. Jadi saya akan keluarkan sebab kita jangan kacau gambar dia banyak. Itu pening. Kita lukis semula lebih kurang bentuk dia. Ini AOC. Kita hanya letak benda yang terlibat je. Baru tak clear sikit. Kalau otak kita pun clear, gambar pun clear. Jadi ini adalah sudut AOC sini. Jadi sudut ni sudut apa? Sudut cakar tadi. Nampak? Kena ingat sudut cakar walaupun dia macam ni. Cikgu kenapa sudut cakar tadi macam ni? Kan? Ni kena fahamlah pusing. Dia cerita dia kena faham macam tu je. Ini namanya sudut cakar juga. Kan? Bila sudut cakar kena tahu sudut tirusnya kawan dia kena tahu. Sebab bila nak cari sudut cakar kena tahu sudut tirus. Macam mana nak cari sudut tirus? Sudut tirus dia tak payah kira dah sebenarnya trigonometri. Kita ambil macam ni. Kita ada sudut tak X ni? X kita ada kan? Boleh tak kita cari sudut ni? Kan? Banyak cara boleh buat. Salah satu cara yang paling senang sekali, kita belah dua pun tak apa macam ni. Tadi, nampak? Yang kita dah ada tadi adalah 61.04. Sini berapa? 90. Campur je lah. Boleh? Nampak? Dapat sudut, kita panggil dia sudut AOC. Jadi kita boleh terus tekan kalkulator. Boleh, cara tu pun boleh pakai. Contoh, bila saya campur kat sini, saya akan dapat sudut AOC adalah sama dengan 151.04 darjah. Jadi, tan sudut AOC adalah sama juga dengan tan 151.04 darjah. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan terus tekan, dapat jawapan terus. Tan 151.04 darjah. Dapat jawapan negatif 0.5534 betul. Dapat terus. Dengan negatif dia bagi siap-siap lah. Nampak? Kalau dapat tahu sudut, tekan je terus. Senang. Sebab dia bukan suruh cari sudut. Kalau suruh cari sudut, lain. Ini dia suruh cari tan. Tekan je lah kalkulator. Dan kita tahu pula dia adalah apa? Sudut cakar. Sudut cakar, nilai tan kita adalah apa? Negatif. Itu. Kan? Biasanya kalau soalan macam ni, masuk exam kamu memang best. Ini, kalau soalan masuk macam ni, dia boleh masuk dekat kertas 2 bahagian B boleh. Kertas 2 bahagian A boleh. Tapi kalau A, B, C macam ni, dia akan duduk bahagian B. Sebab bahagian B dia ada markah 8, dia ada markah 9, dia ada markah 10. Sebab dia ada kotak-kotak dia. Dia ada markah 8, dia ada markah 9, dia ada markah 10. Okay, bahagian A markah dia 45 macam tu, 45. Bahagian C markah dia 15. Yang tu yang syok. Okay, kamu punya format yang terbaru. Okay, ini contoh yang dalam buku teks soalan nombor 3. Boleh faham ke? Okay, ramai-ramai ni? Yang lain boleh ke? Boleh ikut ke? Boleh, cik. Boleh. Boleh. Saya teruskan nombor 4. Okay. Kita tengok nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah jam loceng. Dia main jam pula. Kan? Kenapa dia main jam? Jam kita juga bulatan. Kalau bulatan, 360 darjah. Kalau 360 darjah, ada sukuan. Cuma beza dia, samsingnya jam ni. Kan? Sudut bergerak macam ni. Sini kosong dia. Sudut 90, 180, 270, 360. Jam dia kat sini kosong dia. Nampak? Ni dia gerak macam tu. Kan? Tapi kita tak kisah sebab kalau kita nak ukur sudut, kita tak tengok benda tu. Kita tengok berapa besar dia. Jom kita tengok soalan ni. Hitung sudut yang dicangkumi, nampak?
oleh jarum magnet. Jika jarum magnet itu diputar lawan arah jam dari nombor 3 ke nombor 10. Dia main-main. Kan, jarum magnet pula kan. Okey, jadi bulatan senang Jadi dia kata apa? Dari jam pukul 3 pergi pukul 10. Ini sudut dia. Nampak? Pukul 3, pukul 10. Inilah sudut dia. Soalan tanya apa? Hitung sudut. Kamu kena ingat bila cerita sudut, pasal jam senang je. Jam semua adalah 360 bahagi dengan 12. Ada nombor dia 12. Kan? Bila kita bahagi 12, kita akan dapat 30. Satu lalu 30 darjah. Jadi 3, pergi ke 2, pergi ke 1, pergi ke 12, pergi ke 11, pergi ke 10. Dah macam bunga aku lukis. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya sudut ni adalah apa? 5 darab 30 sama dengan 150 darjah. Nampak? Kan? Dapat jawapan A. A sama dengan 150 darjah. Okey. Seterusnya, hitung cos theta. Cos theta senang saja. Sebab kalau ada sudut, senang. Kau tekan kalkulator terus je. Kamu terus akan dapat jawapan cos sudut cakar, betul? Sudut cakar, jawapan kita akan dapat negatif. Betul ke negatif? Tekan kalkulator. B adalah cos 150 sama dengan, ambil kalkulator, tekan terus saja. Dapat? 10 saya tekan. Cos. Negatif punca kuasa 3/2. Kita pakai, bila dia tekan kalkulator, kita pakai negatif 0.866. 8660. Ini kalau kita guna kalkulator. Tak ada masalah sebab soalan dia tanya hitung nilai kos saja. Okey. Kalau kalkulator macam kalkulator Sapuan tadi, dia bagi dalam bentuk set kan, Sapuan? Kalau bentuk set berapa, Sapuan? Negatif punca kuasa 3/2. 3/2. Okey. Kan? Tapi dalam exam macam ni pun boleh. Nampak? Terpulanglah. Contoh dalam exam, tiba-tiba objektif. Kamu tengok macam ni, tak ada jawapan. Kamu dapat jawapan macam ni. Kamu ambil kalkulator, kamu tekanlah ABC dia. ABC kamu tu, supaya senang, ambil benda ni, tekan je kalkulator. Nampak? Contoh tekan kalkulator. ABC dia. Contoh jawapan A ada yang ni, jawapan B ada positif. Ambil je tekan. Tekan set 3 bahagi 2. Nanti dia bagi jawapan. 866. Sama. Macam tu. Tak perlu hafal pun tak apa. Sebab soalan dia kalau soalan objektif senang. Okay? Kalau soalan subjektif, jawapan macam ni pun dia terima. Sebab dia tanya jelas, dia kata hitung nilai kos. Hitung nilai kos, tekan kalkulator. Nampak? Sebab tu markah dia, kalau macam ni, kita boleh tengok B ni markah dia 1 je. 1 je. A markah dia apa? Dalam 2. Penuh 3, tak boleh banyak. Okay? Jadi untuk hari ni sampai situ dulu. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah hari ni kita dah habis belajar. Saya dah berjaya ajar kamu. Yang pertama tadi kita ulang sikit. Apa kita belajar tadi? Yang pertama, kita nak dapatkan mencari sudut. Mencari sudut. Berdasarkan apa? Trigonometri. Langkah pertama apa kita buat? Kita cari sudut asas. Kena ingat apa? Sudut asas sentiasa positif. Kalau dia bagi negatif pun tukar. Yang kedua, kena ingat sukuan. Okey, bila ingat sukuan, kamu kena tahu bahagi 4 ni, sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kena tahu lukis juga boleh. Sini 0 darjah. Sini 90. Sini 180. Sini 270 darjah. Okey, sukuan pertama apa? Semua positif. Sukuan kedua, sin sahaja positif. Sukuan ketiga, tan sahaja yang positif. Sukuan keempat, cos sahaja yang positif. Kita boleh gunakan saya suka tengok kartun.
Kan? Okey. Jadi formula untuk sudut pula apa? Sukuan pertama ambil terus. Sukuan pertama ambil terus, theta sama dengan X. Sukuan kedua, theta sama dengan 180 tolak di atas. 180 tolak X sebab dia kurang pada 180. Yang sukuan ketiga, dia lebih 180. Bila dia lebih 180, kita kena ambil 180 tambah X. Nampak? Yang kat sini pula 360 sini. Dia kurang pada 360. Sebab kita kena ambil theta sama dengan 360 tolak X. Okay? Semua sudut kita hanya bergantung kepada garisan mengufuk. Kita tak pakai garisan mencancang. Kan? Kita hanya ukur sudut dia naik, naik, turun, turun. Dia tak ada ambil pada sini. Tak ada. Salah. Okay? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih sebab hadir kelas hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okay, kamu boleh tengok recording nanti saya akan post dalam grup. InsyaAllah. Okey, baik, cikgu. Baik, baik.